Next, we have Faizal Fauzi with 3 times MDRT. Sejak di bangku sekolah, kita telah didedahkan dengan sifat dan semangat untuk mengejar impian. Begitu juga dengan saya. Sama seperti anda mempunyai impian sendiri. Tetapi tidak semua impian yang kita impikan akan berjaya dicapai. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang anda harus tahu. Yang pertama, angan-angan terlalu jauh bukan atas dasar kemampuan diri. Kadang-kadang kita terlalu muda untuk mengambil serius dengan cita-cita terbabit. Yang kedua, impian yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Sebagai contoh, hari-hari anda nampak ambulans lalu lalang di hadapan rumah. Maka anda terus berimpian hendak menjadi jururawat atau doktor. Atau mungkin yang lebih menarik lagi, keterujaan terhadap bunyi siren ambulans terbabit. Sampai anda bercita-cita hendak menjadi pemandu ambulans. Ketiga, pengaruh rakan sebaya. Disebabkan kawan baik anda bercita-cita hendak menjadi polis, anda juga terikut sama cita-cita beliau. Dan keempat, tahap pelajaran tidak memuaskan. Keputusan akademik memainkan peranan yang penting dalam menentukan pilihan kerjaya seseorang. Dan yang kelima, kerjaya yang ditentukan oleh keluarga. Sesetengah ibu bapa bercita-cita agar anak mereka meneruskan legasi profesional keluarga. Sebagai contoh, memaksa anak mereka untuk menjadi doktor, tetapi anda mempunyai impian lain, iaitu bercita-cita untuk menjadi jurutera. Bercakap mengenai impian, kita akan mula berfikir, bagaimana seseorang itu boleh berjaya? Apakah yang mendorong kepada kejayaan seseorang? Dan berapa lama tempoh diperlukan oleh seseorang itu untuk berjaya? Inilah soalan-soalan yang kerap saya dengar ekoran keluh resah daripada diri kita jika hendak berjaya dan mencapai impian masing-masing. Khususnya golongan anak muda masa kini. Jadi sekarang kita fokuskan soalan-soalan ini kepada topik hari ini. Bagaimana seseorang anak muda boleh mencapai MDRT? Ini perkara pokok hari ini yang perlu dirungkaikan. Seterusnya, apakah faktor yang mendorong anak muda mencapai impian untuk MDRT? Dan berapa lama tempoh diperlukan oleh seseorang anak muda untuk mencapai MDRT? 3 soalan ini saya akan kupaskan pada hari ini. Baiklah, bagaimana seseorang anak muda boleh mencapai MDRT? Untuk mencapai MDRT bukanlah mudah, tetapi ia adalah logik untuk dicapai dan ramai telah terbukti berjaya. Sebenarnya, perkara asas bagi seseorang wakil perlu ada, iaitu Big Why. Apa itu Big Why? Big Why merupakan tujuan atau matlamat utama yang diinginkan atau diimpikan oleh seseorang. Sebagai contoh, saya ingin memiliki sebuah rumah berharga 1 juta ringgit Malaysia. Setelah jelas dengan matlamat ini, maka saya mula menyimpan duit dan mencari hasil income untuk memenuhi impian ini. Begitu juga dengan MDRT. Rata-rata yang hadir hari ini adalah wakil insurans dan takaful yang mempunyai impian untuk menjadi MDRT. Atau nak dapatkan tips kenapa anak muda wajib MDRT. Sebab mengapa dan kenapa anak muda wajib MDRT ini saya pecahkan kepada 4 faktor
supaya dapat membuka minda anda dan sekaligus boleh membantu anda untuk mencapai impian berstatus MDRT. Baiklah, yang pertama, MDRT adalah lifestyle. Jiwa muda sememangnya impikan sebuah lifestyle yang elegan dan mewah. Tetapi tidak semua industri menawarkan kedudukan ini dalam kehidupan kita. Kaya sahaja tidak memadai. Masa terluang begitu banyak juga tidak memadai. Ia harus seimbang dan memberi kesan dalam kerjaya dan kehidupan untuk jangka masa panjang. Fokuslah untuk menjadi MDRT daripada sekarang. Set dalam minda hari-hari, saya wajib MDRT. Saya mesti MDRT. Saya layak MDRT. Ini adalah dipanggil winning mindset. Iaitu berimpian untuk mencapai MDRT setiap tahun. Lakukan dengan pintar dan pantas. Kita tidak mahu tenaga muda yang anda miliki sekarang disia-siakan. Set dalam minda dengan falsafah hidup. Industri kewangan, terutamanya insurans dan takaful, memberikan peluang kerjaya yang cukup besar dan mewah. Atau mungkin, dengan kejayaan mencapai MDRT, anda boleh membantu lebih banyak insan-insan yang tidak bernasib baik. Banyakkan membuat monolog dalaman dengan menanyakan pada diri sendiri apa akan jadi jika aku tidak berjaya sekarang. Apa yang aku hendak sumbangkan kepada orang tuaku? Apa kehidupan yang aku hendakkan? Dan sejauh mana pencapaian aku sekarang? Self-reflect amat penting dilakukan dalam suasana senyap dan fokus. Saya secara peribadi selalu melakukan self-reflection. Ia membolehkan saya matang dalam menentukan matlamat MDRT saya dengan lebih jelas. Yang kedua, status MDRT adalah marketing paling eksklusif dalam industri kewangan. Rata-rata individu yang memiliki status MDRT, anda boleh nampak lifestyle mereka cukup berbeza daripada wakil-wakil lain. Mereka sangat berjaya dan memiliki energi yang positif. Kehidupan yang menarik ini membolehkan kebanyakan MDRT dapat meningkatkan lagi pasaran dan networking mereka kepada high-end network. Saya sendiri merasa perubahan ini. Setelah 4 tahun bertapak dalam industri, pada tahun 2018, saya mencapai status MDRT. Sejak dari itu, networking saya semakin bertambah dan berkualiti. Saya dapat mempertahankan lagi kedudukan MDRT saya selama 3 tahun berturut-turut, iaitu 2018, 2019 dan 2020. Yang ketiga, dunia telah berubah. Orang ramai semakin sedar bahawa prestasi akademik walaupun penting bukanlah segala-galanya. Apabila para graduan beroleh keputusan yang cemerlang, namun tidak semua berjaya memperoleh pekerjaan yang diimpikan. Banyak aspek yang akan dinilai oleh kebanyakan organisasi. Jadi, bagaimana kita hendak bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik serta pendapatan yang lumayan? Melangkah dalam industri insurans dan takaful ini telah membuka minda saya. Sebagai contoh, pada tahun 2015, saya pernah mendapat pelawaan untuk bekerja di sebuah bank di Malaysia sebagai pegawai pemasaran. Masa ini saya masih ingat lagi. Saya dapatkan nasihat daripada arwah ayah saya. Beliau cakap, ikut kata hati saya. Tengok dalam masa 3-4 tahun, boleh tak capai impian yang diimpikan. Jadi saya mula berfikir sedalam-dalamnya.
Saya berfikir dengan keupayaan dan kemampuan saya, sejauh mana kerjaya saya di bank kelab. Adakah saya bakal bekerja dalam suasana dengan penuh tekanan? Ataupun bangun awal pagi dan balik kerja lewat malam? Atau berapa kenaikan gaji nanti? Adakah sama seperti membuat bisnes insurans dan takaful? Jadi setelah 3-4 hari saya berfikir, akhirnya saya membuat keputusan dan tekad untuk meneruskan kerjaya sebagai wakil takaful. Dipendekkan cerita, saya merasakan kerjaya kita ini sebenarnya sama seperti urus niaga perbankan. Cuma kita menjalankan perniagaan sendiri dengan lesen atas nama sendiri di bawah operator insurans dan takaful masing-masing. Maksudnya, kita yang tentukan gaji dan arah tuju perniagaan kita. Oleh itu, saya membuat perkiraan pendapatan dan mula bergaul dengan orang yang berjaya, khususnya yang telah mencapai MDRT. Jika dilihat sebenarnya, kerjaya menjadi wakil insurans dan takaful sangat profesional dan mempunyai nilai yang tersendiri. Baiklah. Yang keempat, jadikan seseorang yang hebat dalam industri sebagai idola. Sebenarnya, perkara ini boleh mendorong anda untuk termotivasi dan impikan kejayaan seperti mereka. Sebagai contoh, saya menginspirasikan kejayaan orang lain untuk menjadikan diri saya lebih bersemangat untuk berjaya. Memiliki title MDRT adalah perkara wajib dalam kamus hidup saya. Ia merupakan pencapaian terulung, lain daripada yang lain. Mempunyai nilai yang tersendiri, berprestij, dan ia merupakan global recognition yang wajar dimiliki setiap wakil insurans dan takaful, khususnya anak muda masa kini. Sebagai anak muda, laluan kejayaan kita sangatlah luas. We grow together with our clients. Oleh sebab itu, anda wajib mulakan impian anda untuk mencapai MDRT dari sekarang. Saya tinggalkan anda dengan 5 prinsip utama yang anda harus pegang. Yang pertama, percaya bahawa anda adalah penentu masa depan diri anda dan bukannya orang lain. Yang kedua, percaya kepada proses. Rome wasn't built in a day. Ketiga, bermula dari bawah. Orang yang berjaya, misalnya Elon Musk, Oprah Winfrey, Median Steve Jobs, Alibaba dan ramai lagi, mereka semuanya bermula dari bawah. Keempat, ambil tindakan dengan segera. Don't wait. Fast action, fast result. Dan kelima, jangan berhenti belajar. Yang membezakan antara orang yang berjaya dengan gagal ialah ilmu. Ilmu tidak pernah habis. Setiap hari kita akan mendapat ilmu baru yang akan membantu kejayaan kita. Sekian, salam MDRT. Jumpa anda di USA.